Boleh. Got it. Orang tak masuk lagi. Tajuk apa Ustaz? Tak. Masih lagi silaturahim. Silaturahim. Cik Dah tak datang minggu lepas Ada. Ada. Okey. Betul. Kan? Daripada apa? Wa anhu. Daripada Abi Hurairah juga kot ni. Abi Hurairah maksudnya. Anas. Ya Allah, baik, dia dah online kita di Facebook. Jom kita mula insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka kembali dengan umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita bersama bagi menyambung bacaan kita daripada kitab Riyadhus Salihin karya Maulana Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Wafat pada tahun 676 Hijrah. Dan kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan kepentingan, kelebihan dan juga ancaman. Kelebihan bagi orang yang menyambung silaturahim dan ancaman bagi orang yang memutuskan silaturahim. Dan hari ini insya-Allah kita sambung daripada hadis Anas radhiyallahu taala anhu juga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cik Leha, hadis nombor apa Cik Leha? Minggu lepas 99 kan Ustaz? Ya, betul. Ya. Hadis ke-12. Ke-17 ya? 11 kot. Hadis yang ke-11. Okey, baik. Ini kita baca. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Qala, kata Tamngah radhiyallahu ta'ala anhu, wa anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laysa al-wasilu bil mukafi walakin al-wasilu alladhi idha qata'at rahimuhu wasalaha. Rawahu al-Bukhari. Qata'at bi fathil qaf wa ta wa rahimuhu marfu'un. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Okay. Sekarang ni, apa maksud hadis yang kita bacakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Okay, baik, kita terjemahkan. Okay, baik. Wa anhu, daripadanya, iaitu daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, kata dia, laisal wasilu. Apa makna laisal wasilu? Bukanlah orang yang menyambung. Apa makna orang yang menyambung di sini?
Itu orang yang menyambung silaturahim dengan sempurna. Sekali lagi, orang yang menyambung silaturahim dengan apa? Dengan sempurna. Siapa dia? Bukanlah orang yang menyambung silaturahim itu dengan sempurna bil mukafi. Adalah orang yang mukafi. Apa nama mukafi? Maknanya orang yang balas dengan setimpalnya. Apa dia tu orang yang balas dengan setimpal? Maknanya kita kata kurang sempurna perangai kita ini apabila kalau ada di kalangan adik-beradik nak apa? Di kalangan adik-beradik kita yang apa? Yang contohnya nak menyambung silaturahim dengan kita, kita sambung. Kalau mereka tak nak sambung silaturahim dengan kita, kita tak sambung. Itu makna apa? Mukafi. Mukafi ni maknanya balas balik dengan setimpal. Sekali lagi nak ulang. Kata Rasulullah SAW, tak sempurna lagi orang yang menyambung silaturahim jikalau sekadar dia membalas. Itu maksud Rasulullah SAW. Apa makna sekadar dia membalas? Sekali lagi nak ulang. Iaitu, kalaulah ada adik-beradik nak menyambung silaturahim, maka barulah dia sambung silaturahim. Tapi kalau sebaliknya, maknanya adik-beradik tak mau untuk menyambung silaturahim, maka dia pun tak mau sambung. Itu kata Rasulullah SAW. Orang yang menyambung silaturahim dalam keadaan itu, masih lagi belum apa? Masih belum sempurna niat menyambung silaturahimnya lagi. Tapi siapa dia yang sebenar-benarnya yang disebut oleh Rasulullah SAW betul-betul sempurna melaksanakan tugas menyambung silaturahim ni? Siapa dia? Allazi iza qata'at rahimuhu wasalaha. Yang mana hubungan silaturahimnya itu terputus tapi dia yang sambung. Faham dekat situ? Maknanya tak menanti adik-beradik nak sambung silaturahim baru dia sambung, tak. Bahkan sampai ke tahap walaupun adik-beradik dia mau memutuskan silaturahim, dia tetap mahu menyambung silaturahim dengan mereka. Maka kalau orang itu sampai begini keadaan dia, faham ya? Sampai apa? Sampai begini keadaan dia, maka kata Rasulullah SAW, dia telah sampai kepada martabat yang paling sempurna dalam melaksanakan tanggungjawab menyambung silaturahim. Okey, faham cakap tu? Okey, habis. Rawahul Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh apa? Oleh Bukhari. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Ibu Hira, sihat tak? Baik. Alhamdulillah sihat. Dan sebuah hadis yang seterusnya, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-rahim mu'allaqun bil 'arsy taqulu man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah, muttafaqun alaih. Apa makna dia? Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, rahim itu, silaturahim itu kata Nabi dikata muallaqatun. Muallaqah ni maknanya digantung di arasy. Taqul, dan rahim itu akan berkata, siapa yang menyambung aku, maka Allah akan menyambungnya. Siapa yang memutus aku, maka Allah akan memutusnya. Muttafaqun alaih. Apa makna itu? Baik. Kita kata, yang pertama, Nabi SAW kata, silaturahim itu tergantung di arasy. Apa dia makna silaturahim tergantung di arasy? Okay, setengah ulama kata Allah Ta'ala ibaratkan silaturahim itu seperti sesuatu ataupun dipanggil suatu jisim yang digantung di arasy. Jadi kiranya betul lah silaturahim itu tergantung di arasy. Secara hakikatnya itu kata apa? Sebahagian ulama. Sebahagian ulama lagi kata silaturahim ni apa dia?
Silaturahim ni maknanya hubungan, betul tak? Betul tak Makcik Leha? Silaturahim ni makna hubungan. Hubungan terutamanya hubungan adik-beradik, hubungan kekerabatan, hubungan persahabatan, boleh faham? Hubungan ni benda yang fizikal ke ataupun benda hanya bersifat kita kata abstrak. Nak accept benda yang tidak boleh apa? Dilihat, disentuh, dipegang gitu. Faham? Jadi apatah lagi kalau tak boleh disentuh, tak boleh dipegang, apatah lagi boleh digantung. Tapi kenapa? Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita bahawa silaturahim itu digantung. Makna di sini adalah dipanggil bahasa kiasan. Makna di sini apa? Adalah bahasa apa? Bahasa kiasan yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab ni dia suka guna bahasa kiasan, kita pun sama jugalah. Boleh? Contoh, kita kawan kita tu orang kenal dengan cengeng, garang kan. Kita waktu tu duduk kedai makan. Kawan kita main, tu dia singa medah. Betul ke singa yang main? Ataupun manusia yang diumpamakan seperti singa? Jawapan dia, manusia yang diumpamakan seperti singa. Boleh? Tapi kenapa kita sebut singa? Dia bagi bahasa kiasan. Nak kata dia tu ganah. Sopa macam apa? Sopa macam singa lah. Hari tu. Boleh faham? Baik. Hak yang di sini, bila dia apa? Dia kata, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rahim, silaturrahim ini digantung di arash. Maknanya, arash ni apa arash? Arash ni adalah makhluk terbesar yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang meliputi sekalian makhluk-makhluk yang lain. Kalau kita ni nak kata apa? Kita nak kata apa? Kita manusia ni kalau nak dibandingkan dengan apa? Dengan muka bumi keseluruhnya, ibarat apa? Kecil aja. Boleh? Kecil aja. Maka disebutkan bumi ni kalau nak dibandingkan dengan langit yang pertama, ibarat apa? Cincin yang dibaling di padang pasir. Itu Rasulullah SAW sebut. Cincin yang dibaling di mana? Di padang pasir. Nampak tak? Nampak kecil sangat. Halus. Dan langit yang pertama berbanding langit yang kedua begitu juga. Ibarat cincin. Dan keseluruhan langit ketujuh berbanding arash Allah Subhanahu wa taala ibarat apa? Cincin. Jadi boleh bayang nak besar mana arash Allah Subhanahu wa taala ni. Besar sungguh. Boleh? Maka kita kata besarnya arash ini simbolik kepada keagungan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Kepentingan arash itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Maka bila Rasulullah SAW kata apa? Silaturahim digantung di arash, membawa makna apa? Membawa makna perihal berkenaan dengan silaturahim itu sangat penting, sangat besar sehingga digantung silaturahim itu di mana? Di arash Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada bahasa kiasan yang disebutkan tadi. Boleh faham kat situ? Baik. Sehingga yang pentingnya silaturahim di sisi Allah taala, dia berkata itu dengan simbolik. Apa dia? Man wasalani wasalahu Allah. Siapa yang menyambung aku, maknanya yang menyambung silaturahim dengan kaum kerabat dia, adik-beradik, sahabat handai, maka Allah akan menyambungkan hubungan dengan dia. Itu dia, barakah. Kehidupan rasa tenang. Betul tak kalau kita makin banyak gaduh dengan orang, makin serabut tu memang kufur. Bila kita banyak kenalan, kita baik dengan orang macam-macam, maka makin mudah kita punya kehidupan, sama ada dari segi material dan juga apa? Keberkatan. Pertama-tama kita berhubung dengan adik-beradik orang yang soleh. Contohnya adik-beradik kita ustaz, contoh. Ataupun ada adik-beradik kita wali Allah Ta'ala, ataupun wali-wali Allah Ta'ala yang lain. Kita hubungkan diri kita dengan mereka. Boleh? Maka makin kita kata mendapat faedah daripada silaturahim yang apa? Yang terjalin di kalangan mereka.
Wa man qata'ani qata'ahu Allah. Dan siapa yang memutuskan aku itu memutuskan silaturahim di kalangan kaum kerabat, maka Allah Ta'ala akan memutuskan hubungan dengan dia. Wa'azubillah ta'ala. Daripada apa? Melakukan perbuatan yang boleh menyebabkan terputusnya silaturahim. Boleh faham cakap tu, Nah? Baik. Ustaz, boleh tak saya nak tanya Ustaz? Ya. Saya ada jiran dan dulu ada salah faham antara kami. Lepas tu saya dah berkomunikasi, dah jelaskan pada dia yang semua ni salah faham. Tapi hampir 6 tahun ni, saya punya jiran tu walaupun saya jumpa dia, saya senyum dengan dia, dia masih lagi bermasam muka. Even though saya bersedekah pun dia tak nak terima dah. Macam mana ya Ustaz saya nak baik balik dengan dia walaupun ke semua keadaan saya dah minta maaf dengan dia dan saya katakan yang ni semua salah faham, tapi dia masih saya tak tahulah, atau perasaan dia macam bencilah tengok muka Hira ni, dia macam tu. Macam mana ya Ustaz? Yang tu nampak macam mana? Yang penting kita ni usaha, betul tak? Yang penting kita apa? Kita ni usaha. Adapun dia nak terima ataupun tidak, itu terserah pada dia. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tahu dan akan ganjarikan kita atas apa usaha yang kita lakukan. Boleh? Biasalah. Dalam kehidupan ni bukan semua benda yang kita usaha kita dapat. Tapi yang Allah Taala lihat adalah kita usaha dan jujurnya kita, niatnya kita untuk apa? Menyambung silaturahim. Maka insya-Allah Taala Allah Subhanahu Wa Taala akan ganjarkan kepada kita seperti yang diganjarkan, yang disebutkan di dalam hadis yang telah kita bacakan sebentar tadi. Iaitu orang yang betul-betul sempurna menyambung silaturahim adalah apa? Walaupun orang cuba memutuskan tapi masih lagi dia cuba untuk menyambung silaturahim. Maka itu adalah satu akhlak yang sangat-sangat mulia. Ya, perlu kita usaha untuk mencapai akhlak tersebut. Ya, Ibu Hirana? Baik. Okay. Ustaz, lepas tu macam saya dah segala usaha saya dah buat, sedekah pun saya dah buat, tapi dia tak nak terima. Adakah jalan yang terakhir yang saya ambil ni? Sebenarnya saya ambil ni agak dah lama Ustaz. Saya macam mendiamkan diri, saya kata tak apalah, kalau dia dah tak nak terima pun saya nak buat macam mana. So saya dengan jiran saya macam dah tak ada apa-apa Ustaz. Maksudnya tak apa ke Ustaz saya ambil jalan macam tu Ustaz? Tak apa, itu kita berdiam diri, itu maknanya kita tak apalah, kita tak cari gaduh, tak ada apalah kan. Tak ada apa, maksudnya nak buat macam mana kan. Kita nak sambung, dia tak mau terima. Kita ada usaha, tak apalah, kita dah usaha takat tu habislah. Jadi kita lain tu kita beri serah pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk lembutkan hati dia. Tak ada masalah lah. Ya. Okey Ustaz, faham Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Wa an ummil mu'minin, kata musannif, wa an ummil mu'minin Maimunah bintil Haris radhiyallahu ta'ala anha annaha a'taqat walidatan wa lam tasta'zin Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma kana yawmuha alladhi yaduru 'alayha fihi qalat ash'arta ya Rasulullah anni a'taqtu walidati. قال أو فعلت؟ قالت نعم. قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. متفق عليه. Apa ni? Okay, kata dia daripada Ummul Mukminin. Apa cik dia? Apa? Dia baru masuk. Hadis yang keberapa Ustaz? Hadis yang keberapa ni ya? Apa siapa ada buku saya tak ni. Hadis yang keberapa? Hadis yang ke-12. 12 cik dia, 12 makcik dia. Makcik pergi mana? Cik dia pergi mana? Yang ke-13 dan 13. 13. Pergi jogging tadi Ustaz. Pergi jogging. Masya Allah. Oi. Bahayalah Cik Justin pergi jogging tu. Depan rumah je. Yalah, tak apa, insya-Allah. Bukan Makcik Leha ke yang pergi sungai yang ramai-ramai tu? Duk ramai-ramai semua tu, Cik Leha tu. Mana ada? Kat sini Ada mana ke? ada sungai. Yang viral tu. Kau Ustaz kan pergi sama. Saya
bergaya tak ada sungai lah. Tak berani lah Ustaz. Ha, Ibu Hira tu duk Memang pergi kat dengan Jepang yang tu, muda Ustaz. mana dia hiking mana? Hiking yang viral ramai-ramai tu. Duduk melepak dekat tu batu tu apa dah ramai-ramai. Sudah. Sungai Kelang lah, pergi ke Sungai Kelang. Sungai Kelang. Ya Allah, itulah harap-harap Allah Taala jagalah. Tapi nanti insya-Allah melentas dia kalau contoh dah melentas negeri pun pakat-pakat jagalah. Makcik Leha apa jangan duk salam-salam lah. Apa Puan Azian apa semua jangan duk salam-salam. Ibu Azian lah. InsyaAllah. Apa Cik Leha tu kan tahu ramah. Ustaz, Ha? orang Oi, datang jangan rumah nak pun saya pergi tak bagi sangat. datang. Apa Azian? Orang nak datang rumah pun saya tak bagi datang. Kalau datang pun rumah jauh-jauh jangan ni duduk dekat-dekat. Takutlah Ustaz. Apa itulah tu makcik apa Leha, Cik Azian tu jangan duk ramah-ramah duk. Kan orang perempuan kan duk nak peluk-peluk jangan. Jangan. Perempuan Dulu saja, yelah, Ustaz. dulu. Orang Tapi lelaki pun sama Ustaz. Ya ke? dulu lah Ustaz. Sekarang tak ada dah. Tahu tangan kat dada je. Yelah betul. Itulah. Saya Allah. cucu saya je saya bagi datang. Masya-Allah. Itu jumpa cucu dah. Jumpa, Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Sihat semua Itulah. Kadang-kadang kan tak suruh masuk Ustaz. Yang jaga dekat depan tu kan kadang tak suruh orang masuk. Yelah. Itulah. Jaga-jagalah. Moga Allah Taala jaga kita daripada wabak. Panjangkan umur InsyaAllah. kita sihat, dapat beribadat, InsyaAllah. dapat beramal. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Okay, apa yang hadis kita baca tadi daripada Ummul Mukminin. Siapa Ummul Mukminin yang kita nak tahu ni? Maimunah bintil Haris. Maimunah bintil Haris radhiyallahu taala anha. Siapa Maimunah ni? Ibu bagi sekalian kaum mukminin isteri Nabi ni, Maimunah ni lah kiranya apa special sikit isu dia. Dia kita kata apa hadiahkan dirinya pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Macam mana hadiahkan diri dia tu? Kan kita sebut sebelum ni patutnya kalaulah suami nak memperisterikan seorang isteri mesti membayar apa? Bayar apa? Bayar mahar. Betul tak? Ada hantarannya dan sebagainya. Tapi di sini apa Maimunah dia kita kata apa satu pengecualian hukum ataupun keistimewaan hukum terhadap Rasulullah SAW yang tidak ada pada lain daripada Rasulullah SAW. Maksudnya kita tak boleh buat. Hanya Nabi SAW saja dibenarkan. Maknanya kiranya wanita tu kalau contoh dia hadiahkan diri dia untuk Nabi SAW, maknanya memperisterikan tanpa mahar, maka pada Rasulullah SAW dibenarkan. Boleh? Tapi pada kita tak boleh lah. Tak boleh lah ke contoh apa Minah seorang tu kan. Dia tiba-tiba dia kata kat power dia, ayang, cik dia kata ayang. Tak payahlah mahar yang nikah saya tak payah mahar. Amboi. Ke mana? Saya hadiahkan diri saya pada abang. Tak perlu wali atau dia tu. Itu ngarut tu. Boleh faham? Itu tak boleh. Mana ada zaman sekarang Ustaz. Semua tak ada. Nah, itu tak boleh. Dia kata jangan duk hujah dengan hadis Maimunah. Maimunah tu adalah hukum khusus kepada apa? Rasulullah SAW sahaja. Kan kita tahu sebelum ni Rasulullah ada hukum khusus yang kita tak boleh buat. Macam contoh nikah lebih banyak daripada berapa? 4 orang. Lepas tu apa lagi? Nikah ataupun harta rampasan perang yang dapat lebih pada Rasulullah SAW dan sebagainya. Maka itu adalah benda yang khusus pada Rasulullah sahaja, tidak pada baki umat baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, apa cerita dia? Annaha a'taqat walidah. Dia telah membebaskan seorang hamba perempuan. Walidah ni kita kata hamba perempuan muda lah, kecil lah. Walam tasta'zin an-nabi. Dan dia tak minta izin pun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana yaumuha, maka apabila datang harinya yang jadi giliran Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengannya, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak isteri kan.
Maka Nabi ada ambil giliran lah untuk pergi kepada isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Qalat, kata dia, asy'arta ya Rasulullah anni atatu walidati? Wahai Rasulullah, engkau dapat rasa tak bahawa saya dah bebaskan hamba perempuan milik saya? Dia cakap itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tengok ni ibu-ibu Ni penting dia kata. Saya tengok tengok yang sebelum tadi. Kan dia kata dia telah membebaskan membebaskan hamba perempuan tanpa izin suami, kan? Tanpa izin Nabi. Apa maksud di sini? Encik Leha? Kata ulama, maka boleh untuk seorang isteri guna harta dia tanpa izin suami. Kalau Makcik Leha ada duit, boleh tak Makcik Leha guna duit Makcik Leha tu beli pressure cooker? Boleh tak? Kalau kita duit sendiri boleh dah Ustaz. Boleh lah, tak ada masalah. Jadi kita kata masalah izin suami tu bukan semua keadaan. Tapi kalau eloknya ataupun nak menambah kemesraannya, mesyuaratlah dengan suami. Cik Leha kata, yang, abang, kan? Panggil yang lagi kan Cik Leha? Tak adalah abang. Dah tua macam ni. Panggil atuk kan? Abang. Itu salahnya bagi sayang kan? Kan? Abang saya Ni sebut nak beli tu. pressure cooker ni, itu abang kata tak apalah, bolehlah beli. Itu lebih menambah kemesraan lah, insya-Allah taala. Boleh. Tapi kita kata dari segi hukum tak ada masalah. Duit isteri adalah bagi hak dia untuk melakukan apa yang dia kehendaki. Boleh faham? Baik. Di sini dia kata, Rasulullah, perasan tak saya dah bebaskan hamba wanita saya, wahai Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, dah bebaskan kah? Kau dah buat kah? Kata Nabi SAW, sayang dah buat kah? Maka kata dia, ya. Kata dia, ya. Ini kata Maimunah, ya. Qala, kata Nabi SAW, ama innaki, kata Nabi SAW, ama innaki law a'taitiha akhwalaki kana a'zaman li ajriki. Apa dia? Adapun kalaulah engkau hadiahkan hamba perempuan itu kepada akhwal, makcik-makcik engkau, nescaya pahalanya lagi besar. Nescaya pahalanya lagi apa? Lagi besar. Apa dia tu? Dia kata apa? Baik, yang pertama, patutnya apa-apa kita sebagai suami isteri eloknya berbincang, betul tak? Eloknya apa? Berbincang. Sepatutnya lah. Tapi bukan kata wajib, dah eloknya. Sebab nak jaga keharmonian rumah tangga. Masing-masing. Dan kita kata, rugi kah kita berbincang? Tak rugi. Masing-masing dapat buah pandangan yang masing-masing lah. Tapi kalau dapat suami yang payah juga, suami yang tak kira, kena ikut saya, itu tak boleh buat bincang langsung. Kalau dia kata itu payah jugalah. Tapi insya-Allah Allah Taala, kalau kita duk baik semua, Allah Taala lembutkan hati suami nanti. Baik. Doa banyak dah Ustaz. Kena banyak doa. Banyak orang duk ni lah. 2-3 hari ni banyak orang duk macam message dah tanya ni, komplain. Ni suami saya macam mana, ni isteri saya macam mana. Nak buat macam mana? Benda tu kita kata Makcik Leha, apa dia? Akhlak, hati, perasaan. Hanya Allah saja yang boleh, Ustaz. Hanya Allah saja yang boleh ubah soal. Ya, dia luar daripada apa kekuasaan kita, betul tak Cik Leha? Kadang-kadang kita usaha macam-macam. Kontrol. Macam itulah Ibu Hira kan. Kita ada usaha macam-macam dah. Tapi buat macam mana? Tu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh nak buat apa. Nak hati perasaan. Kena Ira bagi dia buka apa hati dia. Ya, yang ada senjata yang paling kuat adalah apa? Doa. Doa pada Allah Taala. Boleh? Macam itulah juga orang duk kata ni anak saya gitu gini, ya Allah, tak mau. Saya letih lah PDPR, tak mau buat langsung, kan? Duk nak main game, duk nak main luar je, nak apa semua. Duk susah hati anak aku nak jadi apa. Kita kata bolehlah susah hati tapi jangan melampau sangat.
Sampai duk melampau kata, "Ish, anak aku kalau macam ni tak ada apa, tak ada harapan lah anak aku jadi tukang sampah lah." Jangan tentu dah. Masalah tarbiyah anak-anak, masalah benda-benda masa depan ni, jangan melampau sangat kita duk fikir benda yang bukan-bukan. Yang pertama, kita banyak doa, betul? Yang kedua, kita usaha takat mana yang kita mampu. Dan yang ketiga, kita serah semuanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, kena ada unsur serah tu. Jangan kita duk fikir usaha kita tu segala-gala. Kita nak kepung, kita nak tu, kita nak ni. Itu tak boleh. Kita ni kena ingat kita hamba. Yang maha berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu insya-Allah Allah Ta'ala bagi ketenangan. Allah Ta'ala bagi kepada kita insya-Allah benda yang kita tak sangka. Budak tu asalnya ni benda-benda yang berlaku lah pada adik-beradik saya apa sendiri. Kita kata Allah tak maulah apa. Tiba-tiba cakap kat abah nak masuk sekolah agama lah, nak hafal Quran. La ilaha illallah. Tiba-tiba. Tu kerja siapa Cik Liha tu? Tu kerja siapa? Kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh nak? Tu penting. Dan terutamanya masalah PKP ni, macam-macam masalah bila kita duduk rumah. Benda tu kena serah banyak. Duduk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menangis pada waktu malam. Allah Ta'ala akan tenangkan hati kita, memperbaiki keadaan kita. Ya? Aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Ufawid amri ilallah. Kena banyak Maha melihat dan Maha melihat akan hamba-hambanya. Betul. Al-Ghafir ayat 44. Itu doa kan Ustaz? Ya, betul. Apa tu doa kan? Kita amalkan benda tu, kita serahkan benda tu insya-Allah. Kita jangan jadi, kita bukan orang kafir. Orang kafir tak ada Tuhan, kita ada Tuhan. Boleh? Tuhan kita dah tahu maha berkuasa kan. Jadi serahkan pada dia, maha bijaksana. Kita serahkan pada Allah Subhanahu. Kita yakin je dengan Allah ya Ustaz. Ya, betul. Yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Okey. Tadi kita sebut tadi masalah sana kita lihat tu isteri suami. Suami hak yang panggil keras sikit, tamam mesyuarat. Tapi kita sebut tapi eloknya mesyuarat lah. Itu yang disebutkan di sini. Baik. Kemudian yang kedua, Nabi SAW kata apa? Sepatutnya hadiahkan hamba perempuan tadi kepada makcik-makcik engkau. Sepatutnya macam tu. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia? Kata macam tu. Nak kata bahawasanya sedekah kepada orang miskin yang bukan kaum kerabat dengan sedekah kepada orang miskin ni maknanya orang yang memerlukan lah. Orang miskin yang merupakan kaum kerabat lebih pada apa? Lebih elok sedekah kepada orang miskin kaum kerabat. Satu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada pahala orang yang membebaskan hamba. Uish. Membebaskan hamba ni ibu-ibu tak ada pahala besar sungguh. Boleh? Ini kita sambung silaturahim dengan kita hadiahkan, kita tak bebaskan. Hadiahkan hamba tadi kepada orang-orang yang memerlukan, maka pahala dia lebih besar. Itu kita dapat pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahim. Boleh faham? Okey. Betul lah orang kata, Ustaz, saya ni kita kata adalah kaum kerabat memerlukan. Tapi ada orang jiran sebelah tu dia bukan kaum kerabat tapi dia lagi miskin teruk, dia perlukan. Itu tak apalah. Kita kata kita utamakan orang miskin yang lebih memerlukan. Itu tak apalah dalam keadaan tu kita utamakan yang lebih memerlukan. Kita tak beri kepada kaum kerabat sebab dia kaum kerabat ni okey lagi kan. Gitu. Itu tak ada masalah lah. Pahala sedekah dia jadi banyak. Boleh ya? Baik. Hadis yang seterusnya, Wan Asma binti Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Qalat qadimat alayya ummi wa hiya musyrikah fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu qadimat alayya ummi wa hiya raghibah afa asilu ummi qala na'am sili ummak muttafaqun alaih wa qawluha raghibah ay tami'ah fi ma indi tas'aluni syai'a
qila kanat ummaha min an-nasab wa qila min ar-radha'ah. Was-sahih al-awwal. Wa an Zainab as-Saqafiyah, ini hadis lain pula. Baik. Apa cerita dia? Daripada Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu taala anhuma. Siapa Asma ni? Asma ni, Asma binti Abi Bakar. Dia adik-beradik dengan siapa? Adik-beradik dengan siapa? Aisyah. Aisyah radhiyallahu taala anha. Adik-beradik. Adik-beradik. Asma kakak, Aisyah apa? Adik. Dikatakan dia itu tua daripada Aisyah radhiyallahu taala anha 10 tahun. Lebih tua 10 tahun lebih daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan dia berkahwin dengan siapa? Dia berkahwin dengan Zubair bin Awam. Zubair bin apa? Zubair bin Awam. Baik. Dia punya kelebihan dia dipanggil sebagai zatin nitaqain. Zatin nitaqain. Apa makna zatin nitaqain? Empunya dua, kita panggil nitaq ni dua tali pinggang macam tu, dua tali pinggang. Empunya dua apa? Dua tali pinggang. Boleh? Okey. Kenapa dia dipanggil dua tali pinggang? Dikatakan pada ketika Rasulullah SAW nak berhijrah, kan Nabi SAW bermalam di gua Sur, kan, bermalam di gua Sur selama 3 hari, lari daripada golongan musyrikin. Betul? Siapa yang menguruskan bekalan kepada Rasulullah dan juga Abu Bakar? Asma ni lah yang menguruskan bekalan. Jadi kiranya waktu dia nak buat bekal tu, ibu-ibu bayang, ibu biasa pergi Mekah tu nampak biasa pergi naik tak Gua Sur? Biasa pergi naik tak? Tak. Tak, tinggi, tengok tinggi. Tak nampak dah Ustaz. Tak dapat. Tak. Yalah Cik Leha ni kan, apa, kita bagi warga emas ni sikit bahayalah sikit kan situ. Tinggi. Kiranya dia punya pengorbanan Asma ini ketika Nabi berhijrah, dia waktu tu tengah sarak mengandung. Dia tengah apa? Dia tengah sarak mengandung. Siapa anak dia ketika tu? Abdullah yang dalam perut ni. Dia panjat bukit, dia bawa bekal-bekal makanan itu dengan apa? Dengan diheret melalui dua tali. Dia diikat belakang ni kan? Diikat belakang ni, makanan-makanan tu. Dia bawa naik ke sampai apa? Bukit, beri makan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besar tak pengorbanan? Besar sungguh. Tu dia. Tengah mengandung, dia tengah sarak tu, naik panjat bukit, hantar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanan. Boleh? Dan dikatakan dia antara wanita yang lambat wafatnya. Umurnya ketika dia wafat mencapai 100 tahun lebih sikit. 100 tahun lebih sikit. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha, dan di depan mata dia lah Abdullah bin Zubair, anak dia yang dikasihi, antara orang yang disayangi oleh Rasulullah SAW, dibunuh oleh apa? Oleh kerajaan zalim ketika itu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ketika dia apa? Dia itu digantung di depan Kaabah. Dahsyat waktu tu. Pemimpin zalim waktu tu bunuh ramai di kalangan sahabat ridwanullahi taala alaihi. Tahun bila tu Encik Leha? Dikatakan pada tahun 73 Hijrah. 73 Hijrah dibunuh dengan kejam dan digantung mayatnya di mana? Di depan Kaabah. Ibu boleh bayang tak? Dahsyat gila Kaabah tu. Sampai ke tahap tu. Maka Sayyidatina Asma pada ketika itu dia redha dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tak lama selepas daripada tu beberapa bulan dia wafat radhiyallahu taala anha. Itu wafat pada tahun bila? 73 Hijrah. Baik. Kita kata apa cerita dia ni? Dia kata qadimat alayya ummi. Qadimat alayya ummi. Mak aku mai. Wahia musyrikah fi ahdi Rasulullah SAW. Sedangkan dia itu orang yang musyrik di zaman Rasulullah SAW. Allah. Sayyidina Abu Bakar Islam, tapi mak dia apa? Kekal dalam keadaan musyrikin. Pergi jumpa Asma. Ni kan kita sebut sebelum ni.
Nabi SAW ada perjanjian Hudaibiyah, betul tak? Perjanjian Hudaibiyah tu aman selama 2 tahun. Maka orang kafir musyrikin adalah duk mai ziarah sahabat-sahabat mereka di Madinah. Maka di antara yang ziarah ketika waktu aman tu adalah ibu kepada Asma. Siapa nama ibu Asma ni? Ibu-ibu tulis. Ibu-ibu semua tulis nama ibu Asma ni apa dia? Qailah. Nama dia apa? Qailah. Dan dia bawa hadiah. Dalam riwayat-riwayat dia bawa mentega, dia bawa dia bawa kismis, kurma-kurma ni cerita ni dalam apa? Dalam riwayat. Boleh? Macam mana ejen nama dia? Qailah. Qaf ya lam ta marbutah, ta bulat. Qailah. Qaf ya lam ta marbutah, ta bulat. Boleh? Dia bawa memang hadiah macam-macam. Allah, siapa ibu tak sayang anak walaupun lain agama, betul tak? Pilah nak bagi hadiah ke anak Asma ni. Maka waktu tu Asma jadi serba salah. Mak aku ni orang kafir ni. Aku ni dia orang Islam. Dia ahli neraka, aku ahli syurga. Macam tu lah kiranya kan. Adakah boleh aku terima hadiah dia dan aku kiranya menyambung silaturahim? Dan mak aku ni tak suka Islam pun. Maka pilah tanya pada Rasulullah SAW. Rasulullah, boleh tak aku terima hadiah tadi dan aku sambung silaturahim dengan aku balas balik hadiah dia, buat baik pada dia? Maka kata Nabi SAW, sambung. Itu dia. Sambung. Apa dia tu? Ini dipanggil besarnya ajaran Islam. Tingginya akhlak apa? Akhlak yang diajar oleh Rasulullah SAW. Nak kata urusan akhlak meliputi semua orang. Apa makna dia tu? Kita dituntut berbuat baik pada semua orang. Bukan pada apa? Orang Islam sahaja. Ni kena ingat baik-baik ni. Ini kita lah ni. Kadang-kadang ni orang Melayu ni. Lah ni nak buat baik. Orang Islam ni orang katanya. Jangan. Kita buat macam tu, kita sebenarnya menjauhkan orang-orang lain daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ingat kita ni masuk Islam dulu pun kerana akhlak yang ditunjukkan oleh apa? Nenek moyang kita. Orang yang lain. Boleh kita kata dah kalau orang Melayu semua kita tolong buat elok semua. Orang kafir kita terajang depa, maki depa, tunjuk ganah dengan depa. Tak elok, tak boleh. Ni dipanggil apa yang diajar oleh Rasulullah. Dan akhlak kita sebut apa? Umum pada semua. Ustaz, musyrikin tu bukankah disebut dalam Al-Quran kita kena musuhi? Tak. Ini kena ingat apa dia? Allah Taala sebut adapun nak memerangi musyrikin itu bila ketika mereka memerangi kita. Nak musuhi depa ketika mereka musuhi kita, bukan ketika mereka depa buat baik kita buat jahat, dia buat baik. Jangan macam tu. Itu yang membuat fitnah di kalangan umat Islam. Boleh? Maka ni Rasulullah kata, tak, sambung silaturahim dengan dia sebab dia adalah ibu kandung. Dia adalah asbab walaupun dan kalau boleh doalah dia supaya memeluk Islam. Tapi yang berlaku di sini para ulama mengatakan tak ada sabit pun Qailah tadi ibu Asma memeluk Islam. Sedih nah. Qailah tak memeluk Islam. Itu adalah perkara sedih yang berlaku pada apa? Berlaku pada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha. Boleh? Baik. Okey. Wa an Zainab As-Saqafiyah. Okey, ini hadis yang lain pula. Panjang. Ini panjang ni. Yang ni anda nak cerita panjang sikit ni, boleh kita ambil pada minggu depan boleh nak? Ini banyak ni yang nak cerita ni. Hadis yang panjang ni. Tak apa ni insya-Allah kita ambil pada minggu hadapan. Jadi ada apa-apa isu soalan dah, ibu-ibu ada soalan tak? Ada. Ustaz, Ada. Airah ni isteri Abu Bakar, Saidina Abu Ya, Bakar. isteri Abu Bakar. Tapi bila Abu Bakar dan anak-anak dia pakat memeluk Islam, isteri tak mahu memeluk Islam. Nak buat macam mana? Oh. Yang ni hadis ke berapa makcik Makcik lihat hadis ke berapa ni? 14. Yang lepas ni hadis yang ke-15, betul? Betul Ustaz.
kasih tanda tak siap. Itulah kita Jawab saya Ustaz, nampak macam dia ni tak ya apa? apa Saidina Abu Bakar tak menceraikan dia isteri dia tu Ustaz. Dia bukan cerai macam ni. Kalaulah isteri memilih agama yang lain ataupun suami memilih agama yang lain, automatik terfasah nikah tu. Fasah. Cik Liha tahu fasah Cik Liha? Tahu. Automatik terbatal akad perkahwinan gitu. Dia berlaku. Tak boleh duduk sama ya Ustaz. Tak boleh. Kalau depa nak bersama balik, isteri tu kena masuk Islam dan buat akad yang baru lah. Kena buat akad yang baru. Kalau dalam satu tempoh yang lama lah. Ustaz, saya nak tanya pasal silaturahim tadi kan Ustaz cakap silaturahim ni dia akan macam mana tadi Ustaz cakap tak berapa faham sangat lah Ustaz. Dia kan apa? Silaturahim ni dia macam Ustaz kata dia makhluk yang akan Dah. Yang tadi kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut silaturahim digantung di arasy kan? Dan silaturahim itu akan berkata. Ulama khilaf dalam memahamkan hadis tadi. Adakah silaturahim ini makhluk yang berjasad sehingga boleh digantung? Ataupun ataupun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan itu bahasa kiasan sahaja. Boleh? Kita apa makna silaturahim? Hubungan kekeluargaan tu. Hubungan kekerabatan. Hubungan ni benda fizikal kah? Benda jasad kah? Hubungan. Macam mana? Ustaz tak faham lah Ustaz. Faham tak? Hubungan ni mesti Kalau jasad, contoh Erat. gelas fizikal kah? Bukan fizikal. gelas fizikal. Fizikal lah, kita boleh sentuh, pegang kan? Boleh? Boleh. Apa contoh lagi apa dia? Saya nak sebut Kasih sayang kan. Kasih sayang. Fizikal kah? Tak. Dalam tu Tak, emotional emosi. kan. Benda bukan fizikal, benda yang kita panggil Emosi. emosi, benda yang tak boleh sentuh, tak boleh faham tak? Bukan berjasad, bukan benda fizikal. Jadi silaturahim ni sebahagian lah, maknanya hubungan. Dia hubungan ni bukan benda yang fizikal. Faham kat situ? Keakraban. Bukan benda yang fizikal. Macam contoh lagi kan. Hubungan ayah dan anak. Ada ke boleh kita tengok hubungan ayah dan anak? Ada ke? Tak boleh. Kan? Tak boleh. Jadi bila dia bukan benda fizikal, boleh ke kita gantung? Tak boleh. Tak boleh Tak lah. nampak. Mana boleh. Benda yang bukan fizikal. Maknanya kiasan lah tu ya Ustaz. Kiasan Biasalah saja. macam gelas ni dia fizikal. Yelah boleh apa? Digantung. Dia gantung. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut silaturahim ni digantung. Sedangkan tak boleh digantung pun. Itu dia panggil bahasa kiasan. Macam kan tadi saya sebut, bahasa kiasan ni macam mana? Kita ada kawan, betul? Kita ada kawan tu garang. Lepas tu kawan kita datang. Kita kata, singa mai dah, betul tak? Betul ke kawan kita tu singa ataupun dia manusia? Manusia. Perangai dia kot. Kawan kita tu singa ke manusia? Kawan tu kita manusia lah. Cuma kita panggil dia apa? Singa tu ada sebab tertentu Takkan juga. dia kan Ustaz. Ada sebab tertentu sebab dia tu apa? Orang apa? Garang, orang cengeng. Tahu cengeng? Ya. Pongoi. Cengeng macam Apa Cik nak ada Leha. bonus tu? Tahu. Tak ada dah. Cik Leha baik lah. Tengok muka Ustaz cengih macam mana. Ustaz sweet. Cengeng tak? Tak Garang tak boleh Cik lah Leha? Ustaz. Aku Ustaz tak boleh cengil. Tak garang. Ya ke? Ustaz, maksudnya silaturahim ni akan
di sana nanti akan disebut juga Ustaz. Contoh macam mana saya nak faham? Maksudnya Tak, okay, sabar. Okay. Tadi faham ni? Tadi faham ni tadi? Yang dia bagi bahasa kiasan tu, okey. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, silaturahim ini digantung. Betul ke silaturahim itu digantung? Tak, maksud dia silaturahim ni benda besar, itu je. Macam tadi kita sebut singa datang. Betul ke singa datang? Tak. Kita nak kata kawan kita garang, macam tu je. Faham? Kawan kita garang. Betul bila Nabi sebut silaturahim digantung, bukan betul-betul silaturahim digantung, tapi apa? Silaturahim ni besar isu dia. Boleh? Silaturahim ni pun sangat besar di sisi Allah Ustaz. Yalah, yang tadi kita sebut tadi, sangat besar sehingga kalau siapa yang menyambung silaturahim ni, Allah Taala akan menyambung hubungan dengan dia. Amin. Apa yang putuskan, Allah Taala akan putuskan hubungan dengan dia. Faham? Itu je maksud dia. Ustaz nak tuan tanya apa tu samin? Samin. Ini dia tulis Dalam tu tadi Samin. samin dan anting-anting. Yang si Kailah yang tadi tu, yang apa pasal ibu Asma tu dia bawa hadiah lah pada anak Samin dia. tu mentega saya sebut dia mentega. Butter. Tapi butter orang Arab lain tau. Butter orang Arab. Kenapa? Apa bezanya? Dia macam bau-bau sikit kuat lah. Macam butter kita tak bau kuat sangat. Bau Dia butter punya dia orang tu stronger. dia buat macam butter daripada susu. Susu Lepas apa tu dia dia orang pakai? apa? Dia orang letak garam, lepas tu dia orang peram sikit. Dia macam bau-bau sikit. Oh Ustaz, saya nak patutlah. tanya Ustaz. Ya. Macam mana silaturahim anak yang menghantar mak ayah ke rumah orang tua ni Ustaz? Dia silaturahim juga kan Ustaz? Itu kita panggil ialah betul lah silaturahim. Itu Kita membuli selagi mak mana kita selagi mana ada hubungan, itu masih lagi silaturahim lah. Cuma orang yang hantar ke anak-anak. ke rumah orang tua ni, dia telah kita panggil terlepas satu kelebihan yang lain, bukan kelebihan silaturahim saja. Dia insya-Allah lah kita bagi hubungan anak dan mak masih lagi okey. Insya-Allah lah kita kata macam tu lah, okey lah, insya-Allah lah. Kecuali dia kalau contoh tak berlaku gaduh. Kalau berlaku gaduh, itu lain cerita lah. Ni contoh tak berlaku gaduh. Dia pergi hantar mak, dia kata tak apalah, hantarlah mak ke rumah orang tua. Kita pilah hantar rumah orang tua. Boleh? Okay, tu kita kata insya-Allah silaturahim dia masih lagi ada, tapi dia telah terlepas satu kelebihan besar, kelebihan Keberkatan Ustaz, kelebihan berkhidmat dengan ibu ayah. Kan kita sebut sebelum ni. Rugi lah. Keberkatan pun tak ada Ustaz. Keberkatan tak ada, rugi. Itulah kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam celaka. Siapa yang kita kata ada ibu ayah tapi dia tak masuk syurga. Ada ibu ayah tapi tak masuk apa? Tak masuk syurga. Rugi. Tapi itulah kalau hantar ibu ayah kepada rumah tua ni, mustahil lah mak ayah kita tak terasa, betul tak? Ya. Saya ada tengok baru ni TikTok kan. Baru ni Sian, TikTok. Ustaz dah yang TikTok juga. Oi. Tengok. Saya kan buat video TikTok sekarang ni kan popular, duk nari-nari. Astaghfirullah. Ustaz, janganlah Ustaz. Ustaz